Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk kali ini saya nak terangkan kepada anda semua tentang bab 9.1 berkenaan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Right? So, kita nak tengok apa dia sebenarnya dalam topik ni saya akan terangkan apa beza dengan Perlembagaan 1948. Right? Kita akan lihat satu persatu macam mana boleh terbentuknya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Right. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, right, awak semua kena tahu subtopik dalam bab 9 nanti. Yang pertama adalah berkenaan rundingan kemerdekaan. So, apa sebenarnya rundingan kemerdekaan ini? Right. So, apa dia faktor yang mempengaruhi rundingan kemerdekaan ataupun apa sebenarnya sebab kita melakukan rundingan kemerdekaan, right? So, setelah awak belajar dalam bab 8 kita dah melaksanakan pilihan raya, right? Kita dah capai perpaduan, kita dah ikut apa yang British nak, right? So, for now kita pula nyatakan kita punya pendirian bahawa kita mahukan kemerdekaan. Right? Kita tengok apa dia faktor yang ataupun sebab yang menyebabkan kita, ingin melakukan rundingan kemerdekaan dengan British. Right? Yang pertama adalah keadaan, selepas Perang Dunia di mana banyak negara berjaya bebaskan diri daripada penjajah untuk capai kemerdekaan. So kita tengok kawasan sekitar kita semacam Indonesia, even Filipina dan sebagainya. Keadaan Perang Dunia Kedua ni, selepas Perang Dunia kalau awak nak tahu, banyak negara-negara sudah capai kemerdekaan. So, kat sini timbul rasa, apa orang cakap, rasa sedar diri ataupun sifat nasionalisme kita, bahawa kita juga perlu merdeka dan bebas daripada penjajah. Right? So, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan jaminan kerajaan British yang diorang akan bantu tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri. So ini lebih berkait dengan konsep dekolonisasi lah. Right. Yang ketiga, ini yang saya cakap tadi adalah pilihan raya. So pilihan raya ni kenapa? Kenapa? Sebab pilihan raya ni rakyat dah pilih pemimpin kita sendiri, pemimpin dalam kalangan rakyat tanah Melayu sendiri, bukan dalam kalangan British, dalam kalangan pegawai British, tapi rakyat kita dah pilih pemimpin dari kalangan penduduk tempatan untuk memimpin negara. So ini yang menyebabkan kita yakin bahawa kita boleh berkerajaan sendiri dan sekaligus membawa rundingan kemerdekaan. Right. So kita tengok pula apa dia sebenarnya matlamat rundingan ni. Right. Matlamat rundingan simple saja kita nak bincang soal keselamatan. Apa dia soal keselamatan? Of course lah kita nak merdeka kan. Adakah keselamatan tanah Melayu ni akan dijaga ataupun akan dibiarkan? Itu yang kita nak akan rundingkan. And kita nak persoalkan tentang hubungan British dan tanah Melayu. Adakah selepas British melepaskan kita, British tidak akan menjalin hubungan sama sekali dengan tanah Melayu? Itu yang kita akan bincangkan. Right? Dan soal berkaitan perlembagaan negara yang merdeka. Awak kena faham dekat sini, kita memang dah ada perlembagaan, tapi perlembagaan tersebut bukanlah perlembagaan yang merdeka, tetapi adalah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948, di mana ada apa orang cakap, influence British tu masih ada. So, kita dalam rundingan kemerdekaan ni kita nak hasilkan perlembagaan kita sendiri tanpa adanya campur tangan ataupun sedikit apa orang cakap, influence lah, tak nak dah ada pasal-pasal British dah. Fokus kita adalah pada tanah Melayu sendiri pada ketika itu. So, undang-undang pun mesti berkait dengan tanah Melayu. Alright, kita tengok pula, siapa dia yang pergi ke London ketika itu. So, wakil perikatan macam biasa dan wakil Raja-Raja Melayu iaitu dalam kalangan Menteri Besar. So, Menteri Besar, adalah wakil Raja-Raja Melayu. Bukan Raja-Raja Melayu pergi, tetapi Menteri Besar yang pergi. Right? So, kita tengok pula secara ringkas misi rundingan. Right? So, ketua rombongan macam biasa, Tengku Abdul Rahman, sebagai kita punya ketua menteri pada ketika itu. Right? So, beliau merancang perjalanan rombongan ke Karachi menaiki kapal laut. So, Tengku Abdul Rahman ni dia rancang untuk ke London menaiki kapal laut. Walaupun kita ada kapal terbang, tapi Tengku Abdul Rahman pilih untuk menggunakan kapal laut. Right? So, kenapa Tengku Abdul Rahman pilih untuk menaiki kapal laut? Tujuan dia macam ni. So, semasa kalau naik kapal, Tengku Abdul Rahman berpendapat kalau kita naik kapal laut, kita ada masa untuk berbincang dengan wakil-wakil Raja-Raja Melayu tentang apa dia
perlembagaan yang kita nak rangka nanti ataupun apa dia presentation yang kita nak bawa kepada British nanti. Selain itu, kita nak bincang juga apa dia strategi untuk kita, macam nak berdebat dengan British. So kita kena susun strategi. So macam mana kita nak berunding dengan British ni? Macam mana kita nak tackle kalau British minta macam-macam, macam mana kita nak tackle? So apa kita punya pendirian? So that's why lah Tunku Rahman menggunakan kapal laut untuk kelana sebab ada masa banyak. Right? Right. So, kat mana diorang buat rundingan? Dekat Lancaster House, London. And tujuan rundingan adalah macam biasa, awak pun saya tak perlu terang banyak, right? Memohon kemerdekaan penuh pada tahun hadapan dan mendapatkan taraf pekerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta. Right? Okay, kita pergi pada part yang paling penting iaitu apa dia perkara yang dirundingkan. Kita tengok dulu pada side British dulu. So, apa dia pada side British? So, apa yang British rundingkan kepada kita? Okay, yang pertama adalah ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha dan peguam negara dilantik oleh Pesuruhanjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. So, maksudnya kat sini British still nak ada kuasa semasa dalam rundingan kemerdekaan. So, sebab apa? Dia cakap kat sini ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha dan peguam negara dilantik oleh Pesuruhanjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. So, maksudnya Tengku Abdul Rahman hanya Pesuruhanjaya Tinggi dia bawakan calon dan Ketua Menteri yang akan, maksudnya sinilah. Okay, Pesuruhanjaya Tinggi ni dibawa calon, diminta pandangan Ketua Menteri, barulah Ketua Menteri sahkan. Maksudnya Ketua Menteri, okay, bukan tak ada kuasa melantik, dia hanya menasihat okay, nak lantik ke tidak. Macam tu. Right. Yang kedua, okay, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Maksudnya kat sini kita kena bayarlah kan kita nak merdeka. Bila kita nak merdeka, so of course lah pegawai-pegawai kerajaan mestilah dalam kalangan orang tempatan. And also, okay, kita juga kena bayar ganti rugi. Sebab apa? Kan kita nak merdeka, kita nak halau lah macam nak usir pegawai-pegawai British ni. So, apa yang British rundingkan kepada kita, okay, kalau nak berkerajaan sendiri, nak full okay, government daripada anak-anak tempatan, so kau kena bayarlah ganti rugi. Macam itulah cerita dia. Okay, alright. So, yang ketiga adalah mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. And also yang keempat, pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Alright, this is more dia lebih kepada soal keselamatan. Yang kedua dengan keempat ni, yang ketiga dengan keempat ni lebih kepada soal keselamatan lah. Right, so ini influence dia adalah semasa apa orang cakap British nak pastikan bahawa okay, Malaysia ini, bukan Malaysia, Tanah Melayu ini masih dijaga dan terhindar daripada ancaman komunis dan mengamalkan ideologi demokrasi. Itu sebab British mahu adakan perjanjian pertahanan bersama Persekutuan Tanah Melayu dan British juga ajak untuk sertai Commonwealth. Itu antara sebabnya lah. Right, kita tengok pula dari side Persekutuan Tanah Melayu. Right, menghapuskan jawatan SU Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. Masih ingat lagi tak SU Kewangan ni siapa pegang? Yang pegang adalah British. So kita runding bahawa okay, SU Kewangan lepas ni dah tak nak dah daripada kalangan orang British, tapi kami nak jawatan Menteri Kewangan. Right, sama juga macam jawatan lain, macam jawatan yang British pegang dulu, okay, macam hal ehwal ekonomi, okay, kita nak dari kalangan orang Melayu ataupun orang rakyat tempatan, and Menteri Pertahanan pun okay, dari kalangan rakyat tempatan dan sebagainya. Right? Dan yang keempat adalah menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. And yang kelima, diorang juga berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan Kewangan Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. So, more fokus on macam mana kita nak merangka perlembagaan dan sebagainya lah. Right. So, hasil daripada rundingan, so apa yang berlaku? Right. Laporan setebal 20 halaman. Okay. Okay, berjaya dicetak and yang paling penting adalah kita berjaya dapat persetujuan dengan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan dan adanya perjanjian kemerdekaan pada 8 Februari 1956 dan dalam perjanjian tersebut, okay,
British dan pihak Persekutuan Tanah Melayu bersetuju untuk tubuhkan Suruhanjaya Perlembagaan bagi merangka perlembagaan dekat negara kita. Maksudnya British bersetuju untuk kita buat satu perlembagaan baru, iaitu Perlembagaan Yang Merdeka. Dia bukan buat perlembagaan, pindah Perlembagaan 1948 tu menjadi sebuah perlembagaan yang merdeka lah. Right. So itu sedikit sebanyak tentang misi rundingan kemerdekaan ke London. Right. So, so ini dia punya peta dalam buku teks awak ada. So starting dia adalah dari KL, kita Tunku Abdul Rahman naik kapal ke Karachi, and dari Karachi barulah dia naik flight, and barulah daripada London masa balik tu barulah dia ke Kuala Lumpur. Right. So kita pergi kepada sambutan bersejarah. Right. Habis saja misi rundingan tu, habis saja misi rundingan tersebut, habis saja ada hasil rundingan, so Tunku Abdul Rahman terbang balik ke Kuala Lumpur, and tempat pertama yang Tengku Abdul Rahman pergi adalah Melaka. Sebab apa Melaka ni dikatakan sebagai pilihan Tunku Abdul Rahman nak announce dia punya hasil rundingan ataupun nak announce bilakah tarikh kemerdekaan, kerana Melaka ni merupakan tempat permulaan penjajahan di negara kita. Apa lebih senang apa pepatah cakap, the first place that macam dia lebih kurang macam tempat pertama lah penjajahan berlaku, ataupun tempat pertama era penjajahan kita berlaku, di mana Melaka ni merupakan permulaan era penjajahan di tanah Melayu lah. Right. So balik saja daripada Kuala Lumpur, balik saja daripada Kuala Lumpur, Tunku Abdul Rahman terbang terus ke Melaka pada 20 Februari 1956, dan ada rombongan kemerdekaan yang diarak daripada Padang Bandar Hilir, dan ada lebih kurang 100,000 orang yang menaiki bas, lori dan berjalan kaki dari seluruh negara semata-mata nak dengar Tunku Abdul Rahman announce tarikh kemerdekaan. Right? So rombongan merdeka ini diarak oleh 100,000 orang, and mereka ini dah berarak, lepas berarak mereka ni berkumpul untuk dengar ucapan Tunku Abdul Rahman berkenaan tarikh kemerdekaan. Right? Right? So bila Tunku Abdul Rahman announce saja serentak dengan pengumuman itu, rakyat di Padang Hilir Melaka ni, right, melaungkan laungan kemerdekaan dengan penuh gemuruh. So maksudnya you guys boleh bayang, Tunku Abdul Rahman announce saja 31 Ogos 1957 merupakan tarikh kemerdekaan, rakyat-rakyat semua melaungkan kemerdekaan. Alright. So itu dia sedikit sebanyak tentang sambutan bersejarah di Bandar Melaka. You guys kena faham kat sini, ini baru sambutan bersejarah di mana dia lebih kepada pengumuman kemerdekaan. Dia bukan sambutan kemerdekaan lagi, dia pengumuman kemerdekaan. Jangan tertukar dengan bab 10 nanti. Alright. So itu saja untuk 9.1. Boleh berjumpa saya di video yang seterusnya, iaitu berkenaan 9.2.